Assalamualaikum dan selamat malam. Berjumpa lagi kita pada jam 9 pula 8 malam. Okey. Saya insya-Allah kalau ada kelapangan masa saya akan kongsikan dengan anda pelbagai pengalaman, pelbagai ilmu pada jam 8 malam. Okey, apa tajuk kita hari ni? Okey, tajuk kita hari ni adalah benda yang kita boleh kawal dengan benda yang kita tak boleh kawal. Jadi, kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita, ada banyak benda yang kita boleh kawal dan ada banyak benda yang kita tak boleh kawal. Anda nak pilih yang mana satu? Okey? Anda nak pilih benda yang anda boleh kawal ataupun anda nak pilih benda yang anda tak boleh kawal? Jadi jom bersama saya kita berkongsi pengalaman kepada yang baru mendengar ni. Kalau boleh anda komen anda daripada mana dan kita boleh orang kata apa berdiskusi lah. Kita boleh berdiskusi, kita boleh berkongsi pengalaman. Sebab benda ni saya tengok memang penting sangat-sangat. Dan saya sendiri pun sedang belajar, saya pun sedang orang kata apa cuba untuk memahami termasuk diri saya, family, kawan-kawan yang mana kita nak tengok daripada kita tidur sampailah kita bangun tidur dan kita tidur balik, apa benda yang kita boleh kawal dengan apa benda yang kita tak boleh kawal. Okey, Siti Aminah daripada Kelang. Tadi saya tengok siapa tadi yang komen. Wan Najwa daripada tak silap saya daripada mana? Kelantan. Okey. So, Hulu Langat hujan Kak Ros. Okey. So, jom kita tengok bila kita bangun tidur. Okey, kita bangun tidur, kita boleh kawal tak jika kita bangun tidur? Kita boleh kawal tak? Sebenarnya kita bangun tidur ni memang kita tersedar, kita terjaga lah. Kita bukannya boleh kawal pun. Boleh tak orang kata apa, kita kata bila kita bangun je tidur, aku nak tidur lah, aku tak nak bangun tidur. Tak boleh kan? Jadi kat sini ni kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Sama ada benda tu kita nak orang kata apa, nak bangun tidur terus ataupun nak tidur lagi. Jadi kat sini kita boleh tengok dalam kehidupan seharian kita daripada pagi, tengah hari, petang, malam. Apa benda yang kita boleh kawal dengan apa benda yang kita tak boleh kawal. Bangun tidur nak pergi kerja, contoh nak pergi kerja. Bila kita nak pergi kerja, kita tengok hujan. Hujan tu kita boleh kawal tak? Sudah tentu hujan kita tak boleh nak kawal. Jadi macam mana nak mengelakkan daripada kita basah? Yang kita boleh kawal adalah kita gunakan payung ataupun baju hujan. Jadi kat sini ni sebenarnya apabila hujan, kita tak boleh nak orang kata apa, kita kena kawal emosi dan kita tak boleh nak marah-marah. Janganlah kita marah-marah kan. Sebab apa, hujan tu kita tak boleh kawal pun. Kan? Jadi apa yang kita boleh kawal? Yang kita boleh kawal adalah kita gunakan payung ataupun baju hujan. Izwan, salam. Izwan baru masuk. Saya akan sentiasa live pada jam 8 malam. So, anda boleh komen-komen, boleh share-share. Supaya ramai dapat manfaat. So, bila kita dah bangun tidur, kita nak pergi kerja, hujan. Dan bila kita masuk kereta, masuk kereta dan kita pun nak pergi kerja. Bila nak pergi kerja, jalan jam. Jalan jam. Kita boleh kawal tak jalan tu jam ataupun tak? Kan? Sudah tentu kalau jalan tu jam, kita tak boleh nak kawal. Jadi kenapa kita nak marah jalan tu jam? Kita jangan marah lah. Maksudnya kita jangan marah. Kita jangan beremosi apabila jalan tu jam. Jadi apa benda yang kita boleh kawal kalau jalan jam? Kalau jalan jam, yang kita boleh kawal adalah kita janganlah lalu jalan yang jam. Buat study sikit, tengok dekat Google Waze, tengok kat Google Map, jalan mana yang tak jam, berapa lama sampai.
Itu yang kita boleh kawal. Kita tak boleh kawal jam, tapi kita boleh kawal laluan mana kita nak jalan. Kan? Nampak tak kat situ? Stres ni memang ada. Okey, stres memang ada. Nak kawal stres, yes. Tapi dalam masa yang sama, keadaan tu. Macam mana cara kita nak kawal benda yang kita, orang kata apa, kemampuan kita, yang kita boleh buat. Okey? Contoh, katakanlah kita dalam keadaan jam kan. Okey? Ada orang orang kata apa, potong line kita. Dia potong Kita pun geram, kita pun horn. Ping, kita horn. Kita marah, cakap apalah orang ni, aku nak pergi kerja cepat ni. Benda tu kita boleh kawal tak? Kita tak boleh nak kawal. Dia potong tu, orang kata apa, sudah ditakdirkan macam tu. Jadi kenapa kita nak marah? Apa kata kita just break, relax, cool je kan? Tak lewat sejam pun kalau anda buat macam tu. Kan? Tak lewat sejam pun. Benda ni memanglah, orang kata apa, memang susah lah. Orang kata susah nak ubah mindset kita. Dia ambil masa, dia ambil orang kata apa, kita kena selalu fikir kan. Sebab saya pun satu ketika dulu macam tu juga, marah-marah buat kita, marah-marah apalah orang ni. Kadang-kadang tak terkawal juga kan. Tapi kalau kita cuba berusaha, insya-Allah Allah akan bantu kita. Kita akan dipermudahkan. Yang itu yang penting. Okey, dah sampai tempat kerja. Bila dah sampai tempat kerja kan, biasalah. Sampai je tempat kerja, okey, tengok meja kita bersepah. Kita balik rumah, meja kita dah clear tau. Sekali tengok meja bersepah. Marah tak? Kita pun marah mengamuk. Siapa sepahkan meja aku ni? Bla 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 kan. Standard lah tu kan, betul tak? Apa kata, okey, kalau kita nampak bersepah, okey, kita tak boleh kawal pun. Kan? Apa kata kita kemas je? Kemas je. Dalam masa yang sama kita tanya orang, siapa duduk sini kan? Tak perlu nak marah-marah, kita kemas je. Tak ambil masa yang lama pun untuk kemas kan, betul tak? Jadi kat situ itulah sebenarnya kan, kalau kita boleh fikir benda yang kita boleh kawal dengan benda yang kita tak boleh kawal, kita banyak buat benda yang kita boleh kawal, insya-Allah hidup kita tenang. Okey, hidup kita tenang. Dan kat situ itulah sebenarnya dia menguji. Okey, menguji kita. Okey, bila mindset kita fikir something yang kita boleh kawal, then that the best lah kan. Okey, lepas tu makan tengah hari. Makan tengah hari tengok kena beratur panjang kan. Beratur panjang. Jadi kita boleh kawal tak beratur panjang tu? Sudah tentu kita tak boleh kawal. Apa yang kita boleh buat? Carilah kedai yang tak beratur panjang. Kan? Kita kena usaha carilah tempat yang tak beratur panjang. Kita boleh kawal kedai mana yang kita nak makan. Ataupun kita bawa bekal. Kan? Kita bawa bekal tu kita boleh kawal. Beratur tu kita tak boleh kawal. Kalau beratur tu kita tak boleh nak kawal, kenapa kita nak mengeluh? Kenapa beratur panjang lah, lambat lah, aku nak cepat lah kan? Selalu tak kita dengar macam tu. Jadi kat sini ni sebenarnya kita kena ubah mindset. Ubah mindset. Saya pun satu ketika dulu macam tu juga sebenarnya. Okay, tetapi bila saya fikir balik kan, benda yang kita boleh kawal dengan benda yang kita tak boleh kawal, kalau kita betul-betul faham, InsyaAllah hidup kita tenang. Anda kena ingat saya teringat pesan ustaz saya. Dia kata apa? Dunia ini untuk diurus, bukan untuk dirunsingkan. Dunia ni untuk kita urus dia, bukan untuk kita pening-pening kepala runsing-runsing. Kita kena urus dia. Sebab masalah tu takkan hilang sampailah kita selesaikan. Kita tak boleh lupakan masalah tu. Kita kena selesaikan masalah tu. Kita kena uruskan. Jadi kat sini ni, kalau kita runsing-runsing pun, kalau umur anda dah 30, berapa lama je anda boleh hidup? Paling kuat pun 30 tahun je lagi, 40 tahun. Macam saya dah 43. Berapa lama lagi boleh hidup? Boleh hidup lagi 50 tahun? Tentu tak. Kan? Mungkin lagi 10 tahun, 20 tahun insyaAllah panjang umur. Kan? Boleh campur lagi penyakit-penyakit yang datang. Kan?
Tak ada Allah, kita tak tahu. Jadi kenapa kita nak rusing-rusing, kenapa kita nak streskan diri kita, kenapa kita nak sibuk-sibuk dengan benda yang kita tak boleh nak kawal. Okey. Lepas tu kita dah habis kerja pun, kita balik rumah. Kita balik rumah. Lepas tu kita tengok kan, rumah bersepah, anak-anak sepahkan. Kita dah lah penat balik rumah, tengok rumah bersepah, anak-anak sepahkan. Kita boleh kawal tak anak kita tu tak sepahkan rumah? Tak boleh. Apa yang kita boleh kawal? Kita boleh mungkin kita boleh cakap dia elok, ataupun kita jadi singa kejap. Kan? Kita marah dia kan. Betul tak? Ini biasa mak-mak lah kan. Kan saya pun bapak-bapak pun sama juga kan. 2 kali 5, 5 kali 2 kan. Jadi kat situ tu apa yang kita boleh kawal? Yang kita boleh kawal adalah kita kemas, kita selalu pesan kat anak kita kan. Kena macam tu. Kalau nak bagi lagi orang kata apa, tak stres, tak nak sepah-sepah, yang kita boleh kawal apa? Cari mate seorang, suruh mate kemas kan. Kalau tak boleh cari mate, cari apa tu? Robot. Macam saya beli robot vacuum dengan mop. Jalan kerja. Jadi mana-mana yang kotor kecil-kecil tu, kita dah tak payah nak sapu-sapu kan, letak je dia sendut habis semua. Jadi benda tu kita boleh kawal kan. Jadi benda yang tak boleh kawal tu, kita tak payahlah nak orang kata apa, stres-stres sangat. Sama juga okey, bila kita dah kat rumah, dah waktu malam, lepas tu kita tidur kan, kita dah mengantuk kan. Dah mengantuk ni boleh kawal tak? Mengantuk boleh kawal ke tak boleh kawal? Mengantuk tidur je lah kan. Betul Kak Wah, mate je bukan mem. Betul tu. Okey. Kenalah orang kata apa, sama-sama kan. Saya pun sebenarnya tengah belajar sama-sama. Kita faham dua-dua penat kan. Jadi kena sama-sama bantu-membantu. Okey. So habis bab tu, daripada kita bangun pagi sampailah kita tidur balik. Jadi ada banyak, kalau anda fikir kan, ada banyak sangat benda yang kita boleh kawal dengan benda yang kita tak boleh kawal. So sama-samalah kita, benda yang kita boleh kawal, kita buat. Benda yang tak boleh kita kawal, kita jangan panjang-panjangkan. Okey? Contoh bila kita mengundi, Kita mengundi ni kita boleh kawal tak? Kita boleh kawal, kita boleh pangkah siapa, parti mana yang kita rasa kita syok, kita nak pangkah, kita pangkah. Okey, itu kita boleh kawal. 5 tahun sekali kita boleh kawal. Apa yang kita tak boleh kawal? Bila satu-satu parti tu dah jadi kerajaan, kita dah tak boleh kawal dah. Kita cakap lah apa sekalipun, dah itu menjadi ketentuan, kita tak boleh kawal. Kenapa kita nak orang kata apa, sampai tahu ini tak betul lah, ini tak ni lah, ini kena macam ni, ini kena buat cepat, ini kena buat lambat ni, apa semua macam-macam benda kan. Kadang-kadang kita pun jadi naik semak kepala kita. Orang nak komen macam-macam. Orang ni nak pertahankan ni, orang ni nak pertahankan ni kan. Yang ni macam ni, yang ni macam tu, macam-macam benda. Kita tak boleh kawal pun kan. Apa yang kita boleh kawal? Yang kita boleh kawal adalah emosi kita, kehidupan kita. Kita cuba orang kata apa, benda yang positif. Kalau tak boleh nak dengar benda-benda macam tu, dekat Facebook tu kita boleh unfollow kan. Semua benda tu kita boleh kawal. Tapi kita tak boleh nak kawal apa yang orang cakap. Tak boleh nak kawal kan. Jadi saya harap sama-samalah kita, okey, sama-sama kita benda yang kita boleh kawal, okey, kita listkan. Benda yang kita tak boleh kawal, kita listkan. Jadi benda yang kita tak boleh kawal tu, kita terimalah dia sebagai salah satu daripada apa yang telah ditakdirkan kepada diri kita. Dan kita sentiasalah berdoa semoga segala perjalanan kehidupan kita dipermudahkan. Okey? Samalah juga dengan kalau kata nak cerita pasal kewangan kita kan. Okey, kewangan kita. Gaji kita bulan-bulan, kalau kita bekerja makan gaji bulan-bulan, itulah gaji kita. Okey, banyak itulah gaji kita. Okey. Jadi kita boleh kawal tak
gaji kita tu jadi lebih tinggi? Tak boleh kan? Tetap banyak tu jugalah yang kita dapat. Tapi apa yang kita boleh kawal? Yang kita boleh kawal adalah kita cuba cari jalan untuk tambah income. Okay, dengan cara yang paling mudah. Okay, macam-macam benda kita boleh buat untuk tambah income. Tambah RM100 ke RM200 ke pun boleh kan? Ataupun kita berjimat. Kita berjimat pun boleh menyebabkan kita ada lebihan duit. Dalam masa yang sama kita boleh simpan, kita boleh menyimpan. Sama ada kita nak menyimpan dalam bentuk wang ringgit ataupun kita nak menyimpan dalam bentuk emas. Okey? So semua tu pilihan kita. Okey, apa yang penting? Okey, kena happy-happy. Jangan stres-stres, happy-happy. Benda yang kita tak boleh nak kawal, kita jangan terlampau excited sangat, cakap macam-macam. Okey. Cuma kena sabar. Kan? Kena sabar. Dan benda yang kita boleh kawal, kita kawal lah sebaik mungkin. Okey, kita jadikan benda tu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Okey. Saya berkongsi ni sebenarnya untuk diri saya juga dan kepada anda semua. InsyaAllah nanti saya akan di hari-hari yang mendatang, okey, insyaAllah saya akan share lagi, okey, pelbagai topik-topik yang menarik yang kita boleh, orang kata apa, kita boleh memotivasikan diri kita, okey, yang mana kita sedikit sebanyak dia boleh bantu meningkatkan kehidupan keluarga kita, sahabat kita kan, dan kita happy-happy, okey. So insyaAllah kita jumpa lagi pada pukul 8 malam bersama saya Syam, founder Simpan Gold. Sekian, bye-bye.